Apa yang ke? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia masuk udah lama dah. Kenapa? Okey, Apa tengah tidur? kita mulakan kelas pada malam ini dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Aduh, sakit kaki mama ni. Aduh, sakit kaki. Okay, class. How are you today? Mak Limah rasa dah lama dah tak jumpa anak-anak dah jam 4. Kelas offline je dari minggu lepas kan. Semua sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okay. Jadi Mak Limah harap semua dalam keadaan sihat. Okay. Musim-musim COVID ni semua jaga diri, jaga kesihatan. Okay. So today we are going to continue our lesson. But before that, sebelum tu Mak Limah nak bilang semula atau revise semula apa yang Mak Limah dah bagi kerja offline sebelum ni kan. Sebagai kata revision lah, as revision. So kalau ada apa-apa nak tanya ke, mungkin ada yang tak faham ke waktu kelas offline tu boleh je tanya, okay? So Mak Limah akan share screen. Kita akan rujuk balik our students book. Okay. Assalamualaikum Mak Limah. Waalaikumsalam, Malik. Okay. Okay. Mak Limah besarkan sikit lah. Okay. So waktu kelas offline Mak Limah ada bagi kerja kan. Ada yang hantar dan ada juga yang tak hantar kerja. But it's okay. Mak Limah bagi masa lagi untuk awak. Nanti kan cuti lama kan. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa cuti. 4 hari cuti nanti. Jadi sesiapa yang belum selesaikan tugasan-tugasan, kerja-kerja rumah offline yang belum siap, boleh siapkan dan hantar pada Mak Limah. Okey? Untuk Mak Limah semak. Kalau tak, Mak Limah tak tahu awak buat ke, tak buat atau betul ke tak awak buat. Okey. So first of all, kita go through sikit apa yang kita dah belajar waktu kelas offline, yang awak dah belajar sendiri. Okay. In your textbook, ada ni yang Mak Limah suruh awak buat dalam workbook ni kan, yang tentang duit, wang. Okay, cara nak tulis wang in English kan. Okay. So kalau kita, contohnya kita nak pergi beli barang kan. Jadi kalau kita nak tanya berapa harga barang ni, okay, berapa harga barang. So macam mana nak tanya? How much ke how many kalau nak tanya harga barang? How much? Yes, very good Ilias. How much? Okay. Kalau nak tanya harga, contohnya kita nak beli buah kan. Contoh kita nampak apple, kemudian kita nak tanya berapa harga sebiji apple kan. So kalau nak tanya berapa harga, soalan dia kena how much, bukan how many. Kalau how many, kalau kita nak tanya berapa banyak, kita nak tahu bilangan dia, kita tanya how many. Tapi kalau untuk duit, kita nak tahu harga, kita sebut, kita tanya how much, berapa. Maksudnya kita nak tahu berapakah harga apple ini, berapakah harga barang ini. So soalan dia mestilah how much. How much is it? How much is it? Ataupun kalau kita tunjuk barang yang ada kat tangan kita, kita tanya how much is this? Berapa harga ni barang ni? Kita nak tanya kan. So how much? Kalau untuk harga kena how much. Dan cara nak tulis ayat lengkap, kalau kita nak tulis in
sentence harga barang, contohnya ni dia bagi RM2.50. Okey, RM2.50, RM2.50. So kalau nak tulis dalam ayat yang lengkap dalam bahasa Inggeris adalah RM2. Okay, mula-mula sebut dulu ringgit, dalam ringgit tu RM2 and kena ada and. Okay, sebelum sebut sen tu yang kat belakang ni sen, kita mesti letak and dulu. RM2.50. RM2.50. Bukan RM2.50. Tak, dia ada and dekat tengah. RM2.50. Okay. Dan tak kira lah lebih daripada RM1 ke RM100 ke tetap ringgit, tak pun letak S ke apa. Tak kira berapa ringgit duit tu, sama je ejaan dia, ringgit, tak perlu ada S kat belakang. Sama juga macam sen, tak kira lah berapa puluh sen pun, tak perlu letak S. Dia tak akan jadi SENS, tak akan jadi macam tu. Memang semua berapa puluh sen ke, 1 sen ke, 2 sen ke, 50 sen ke, semua SEN. Okay, ejaannya sama sahaja, tak berubah. Okay. Ni kita guna is kalau untuk satu barang. Contoh kita tunjuk sebiji bola. Contoh kita tanya berapa harga sebiji bola. So sebab tu kita guna is. How much is it? Untuk satu. Kan Mak Limah dah beritahu sebelum ni, is untuk singular, satu barang. Tapi kalau awak nak beli banyak, contoh awak nampak bola tu ada 2-3 biji. Awak nak tanya berapa harga biji bola. So soalan dia mestilah A. Okay. Kalau is tu untuk satu barang sahaja. Awak nampak satu barang, awak nak tanya berapa harga. Dia akan jadi is it. Kalau banyak barang, soalan dia mestilah how much are they. Are they. Okay, sebelum ni kita belajar they maksudnya apa dalam bahasa Melayu. What is the meaning of they? T-H-E-Y ni. Mereka. Mereka. Ya, kita belajar sebelum ni they. Kalau untuk kata ganti nama, they adalah mereka. Tapi kalau untuk barang, kita panggil mereka ke? Apa? Kalau untuk barang, objek, contohnya bola. Bola mereka ke? Tak kan? Tapi English, untuk barang yang banyak, kita boleh gunakan they. Okay, kalau lebih daripada satu. Walaupun kita belajar sebelum ni, they maksudnya mereka. Tak sesuai lah Mak Alimah, takkan bola. Mereka kan tak sesuai. Tapi in English, they selain daripada maksud mereka, they juga boleh digunakan kalau nak merujuk kepada benda yang banyak lebih daripada satu. Okay? Okay? Dia boleh juga untuk objek ataupun haiwan. Boleh juga digunakan untuk objek atau haiwan. Bukan untuk manusia saja. Okay? They ni untuk banyak lebih daripada satu. Jadi kalau contoh kita nak tanya, okay, berapa harga 3 biji bola ni? Berapa? How much are they? Muka surat berapa? Barang. Muka surat berapa? Okay, this is your student 64. Student book page 64. Tapi yang ni Mak Alimah go through secara ringkas saja. Yang ni awak dah belajar, Mak Alimah dah suruh awak buat kerja awak tu kelas offline hari tu. Sekarang Mak Alimah cuma nak go through atau revise balik saja. Okay? Kalau ada yang tak faham boleh terus tanya. Okay, so kalau kita tanya how much are they? Berapa jumlah, berapakah harga barang-barang ini? Banyak kan? So kenalah guna they are. Sebab kita tanya untuk banyak, jadi jawapan dia mesti they lah. Soalan dia they, jawapan pun mesti they. They are, okay, they are ni adalah singkatan untuk they are. They are. They are ataupun singkatan dia they are. Okay. There are 650. Ni adalah satu lagi cara sebenarnya untuk sebut harga. Selain daripada kita sebut RM2.50, RM2.50, secara ringkas kita boleh juga sebut 650. Okay. Yang ni tapi untuk lebih orang kata formal, bahasa yang lebih formal sebaiknya guna yang ni, RM2.50. Dia lebih formal. Tapi kalau untuk macam secara informal kan, macam
kita nak cepat. Contohnya kita pergi beli barang dekat kedai, kita nak cakap secara macam ringkas je, nak cepat. Kita boleh juga sebut 6.50. Okay, RM6.50, kita sebut 6.50 je. So orang dah faham, oh 6.50, RM9.50. Okay, 6.50. Boleh juga. Tapi kalau keluar dalam exam, Mu'alimah lagi pilih, Mu'alimah lebih prefer awak untuk guna ayat yang lengkap ni. Okay, RM2.50. Yang ni dia lebih kepada bahasa yang tak formal lah. Okay, kalau macam kita nak sembang kawan-kawan ke, okay lah guna 6.50 je. Okay, so ni untuk duit, wang. Cara penulisan untuk kalau kita nak tanya harga dan sebut harga dalam bahasa Inggeris. Okay, dan Maklimah rasa awak dah faham kan? Cheap maksudnya murah, expensive maksudnya mahal. Okay, Maklimah pergi secara ringkas. Okay. Dan hari tu Maklimah ada suruh buat ni kan? Maklimah suruh awak bina transport kegemaran awak ataupun lukis. Ada yang hantar, very good yang dah hantar kerja ni kat Maklimah, dan ada ramai juga yang belum hantar. So boleh je buat dan siapkan kerja. Tak tahu pun kena buat yang tu. Kalau Maklimah bagi dua pilihan, sama ada awak nak bina menggunakan barang-barang yang ada kat rumah awak, guna kotak ke apa, atau awak lukis sahaja. Contoh macam Alif tak Farhan. tahu pun. Alif dia lukis je. Kalau tak pandai nak bina, lukis je lah. Lukis sahaja transport atau kenderaan yang awak suka. Okay? Dan seterusnya, kelas yang seterusnya Maklimah ada suruh awak bacakan cerita tentang The Lost Boy Part 1 ni. Okay? The Lost Boy Part 1 dan siapkan kerja dalam workbook awak kan? Siapkan kerja dalam workbook page 55. atas. Okay, so bila awak baca cerita ni, apa yang awak faham? Apa sebenarnya Kelly dan juga Amin jumpa sebenarnya actually? Apa yang mereka jumpa sebenarnya? Ada tak sini? Mana boleh. Boleh. Tak nampak mata jadinya. Nampak tak? Boleh. Okey, ni sebenarnya cerita ni ada sambungan. Nanti akan datang kita akan jumpa dalam buku surat seterusnya akan ada sambungan cerita tentang The Lost Boy. So kita akan tahu siapa sebenarnya yang Kelly dan Amin. Dari buku ni tak boleh nampak dia. Semak. So, Aisyah lagi. yang belum siap, workbook yang minta siap. Pakai Salah bila-bila minggu depan ke, okey? Kelas ni boleh guna. Weekend ni ataupun Isnin Boleh guna. awak siapkan untuk yang hantar pada Semak Mak. je. Okay. So next, so for today, actually kita nak revise chapter 6. Okay. So now Maklimah nak awak buka awak punya students book page 70. Okay everyone, please open your textbook or students book page 70. We are going to do some exercise as revision of chapter 6. Okay. Open your students book. Okay, semua dah buka buku. Dah buka dah. Oh ramai ke yang dah masuk kelas. Maklimah bawa perasan. Maklimah ambil kehadiran je Maklimah ambil lagi. Okay, ada Amani, Zarik. Apa lagi baru masuk tadi? Auni, Aisyah. Okay. Okay, dah buka dah. Students book page 70. Okay. Dalam chapter 6, permulaan chapter 6 kita ada belajar tentang safety kan? Safety bila berada di atas jalan, sama ada bila kita naik basikal, naik kereta ataupun berjalan kaki. Ada beberapa peraturan atau safety
activity rules yang kita kena ikut. Okay, so look at activity 1 in your student's book page 70. Okay, arahan dia read and complete. Maksudnya lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Betul. Okay, first of all, look at number 1. Always look ways and then cross at the, apa jawapan dia? Siapa nak jawab? Zebra crossing. Okay, very good. Okay, this is your student's book page 70. Okay, kelas apa yang tak buka lagi buku. Okay, so number 1, Ilyas dah jawab tadi. The answer is Zebra crossing. This one. Okay, ni jawapan untuk nombor 1. Always look both ways. Maksudnya sentiasa lihat Tengok kiri kanan. kedua belah. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Both ways. Kedua-dua belah awak. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan barulah melintas menggunakan atau melintas dekat mana? Zebra crossing tu. Laluan atau kita panggil apa? Yang ada garis-garis tu kan? Laluan untuk orang nak melintas jalan tu dah sedia, dia dah sediakan kan, kita panggil zebra crossing. Okay, sebab dia berbelang-belang kan, putih hitam. So macam pada zebra. So zebra crossing kita panggil. Okay, number 2. Don't Window. stay out of the Window. Okay, jangan keluarkan kepala awak. Jangan keluarkan kepala. Keluar daripada tingkap. Ustazah, Ya saya lihat. pavement tu apa? Mana? Oh, Pavement tu apa? pavement kita dah belajar sebelum ni kan. Laluan pejalan kaki. Laluan pejalan kaki, pavement. Malima, tulis ke Malima? Zebra crossing dengan uniform ni. Apa? Kena tulis tu. Kena tulis ke? Zebra Okay, crossing. up to you. Sejuk lah. Ni awak punya textbook. So awak boleh je nak conteng kan buku awak. Awak dah beli. Walaupun textbook awak boleh je nak tulis. So up to you awak nak tulis ke. Malima. Ya. Kena tulis ke? Malimah dah jawab tadi. Okay, ni textbook, buku teks. So sekarang kita cuba Bukan, saya cakap kena tulis ke? terpulang pada awak nak tulis teks. Tapi awak beli kan buku teks ni. So this is your book. So up to you lah awak nak conteng ke tak. Tapi tak perlu hantar pun kat Mu'alimah. Okay? Kita cuma nak ulang kaji sahaja. Okay? So ni tak perlu hantar pun. Kita cuma revise sahaja. Tak perlu hantar pun nanti kat Mu'alimah. Okay? So look at number 3. Tom went to work by Taxi. by apa? Taxi. Tengok pilihan jawapan yang ada satu je transport kat sini. So of course lah ni jawapan dia kan. Takkan dia pergi naik handword pula. Tak sesuai. So satu-satunya transport yang ada dalam pilihan jawapan ni adalah taxi. So the answer is taxi. Tom went to work by taxi because there were no buses. Okay, Tom pergi ke kerja dengan menaiki taxi kerana tak ada bas. Okay, jadi sebab tu dia terpaksa naik taxi walaupun taxi mahal sebab tak ada bas. Okay. Okay, number 4, Malimah nak orang lain pula jawab. Si Ilyas dia jawab, orang lain mana tak ada suara ke? Okay, number Saya 4. suka English sebab tu lah saya selalu jawab. Fasten your Seat belt. Ilyas juga, Malimah dengar suara. Always fasten your seat belt. Mesti selalu kemaskan apa? Seat belt tu apa? Topi keledar ke? Tali pinggang. Tali pinggang. Tali pinggang.
bergeledah di dalam kereta. Bila naik kereta, pastikan pakai seatbelt. Kemaskan, bukan pakai tapi masih tak pakai. Kemaskan. Okay. Okay, next, number 5. Okay. The bike to school. Handlebars. Always Handlebars. both Handlebars. 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 And handlebars. wears a helmet. Handlebars is the part. Number 5. Helmet. Number 5. Lepas tu pavement. Wears a helmet. Okay, this is number 5. Soalan nombor 5 yang tempat kosong yang kedua. Okay, senang je kan kalau masuk exam ni. Ya Allah, senangnya soalan ni. Okay, Kate rides her bike. Ingat, kalau naik basikal, kita guna istilah ride. Okay, menaiki basikal, menunggang basikal. Menunggang, mengayuh basikal lah. Mengayuh basikal, kita guna rides. Bike mesti rides, bukan drive. Okay, drive untuk kereta, memandu kereta drive. Kalau basikal, ride. Okay, rides her bike to school. He always keeps both hands on the handlebars. Handlebars tu apa? Handlebars tu apa? Kalau awak naik basikal, awak pegang. Tak pernah naik basikal? Kalau awak Tak pernah naik basikal. Awak pegang kat tayar ke? Tak, dekat handle. Pegang kat handle dia. So tu kita panggil handlebars. Handle tu yang panjang tu kan kita panggil handlebars. Bars tu kan biasanya benda yang merujuk kepada benda yang panjang. Macam contoh chocolate bar. Kita panggil chocolate bar sebab dia panjang bentuk rectangle macam tu. So handlebars, yang panjang tu handle tu kan dia jenis dia bentuk dia panjang macam tu. Kita panggil handlebars. Bars macam apa tu? Macam besi yang jenis panjang tu kita panggil bars. Okay, handlebars. Okay, and wears a dan memakai helmet. Mesti kena pakai helmet. Naik basikal pun pakai helmet juga. Saya tak pakai. Kalau setakat nak main depan rumah, okey lah. Kalau nak pergi jalan jauh ke pergi taman, okey, better pakailah helmet walaupun naik basikal. Okay. Okay, next, last one. Walk on the Pavement. pavement. Kalau untuk pejalan kaki, One question. kalau dekat jalan besar, kan dekat jalan raya ke jalan besar, kita akan nampak ada laluan pejalan kaki. Saya dah agak dah mesti yang tu. Kita mesti akan ada nampak laluan untuk pejalan kaki. So kalau dah laluan pejalan kaki, maksudnya kereta ke motosikal ke tak dibenarkanlah guna laluan tu. Tak boleh lalu atas tu. Kereta, motosikal kena lalu atas jalan. Okay, laluan yang kat sebelah tu dia sediakan untuk pejalan kaki. Kita panggil pavement. Okay. Atau kadang-kadang pavement juga maksudnya kaki lima pun dia juga. Kalau kaki lima dekat bangunan tu biasa sekeliling bangunan tu kita akan ada laluan kan. Kaki lima kita panggil. Okay, pavement. Okay, next. Yang ni activity number 2 actually kena dengar audio. Kena dengar audio dulu tapi tak apa. Maknanya takkan pasang audio pun. Kita pergi secara lalu saja. Kita cuma revise balik maksud saja supaya kita faham. Okay, kalau nak pergi ke satu tempat, destinasi atau kita panggil trip. Trip ni maksudnya kita pergi lawatan lah contohnya. Awak dulu pernah pergi lawatan kan? Masa darjah berapa awak pergi lawatan? Pernah kan lagi lawatan sekolah? Salam, Beb. Pernah? Pergi lawatan dulu pergi mana? Waktu darjah 2. Dulu pergi mana waktu darjah berapa awak pergi Saya lawatan? darjah 2 pergi Kidzania. Oh, Orang dah waktu darjah 2 pergi tu. Pergi Jastri. darjah 1 pergi mana? Tak pergi mana-mana. Dekat pasti, waktu pasti pergi Kidzania. Okay. So kalau lawatan tu, lawatan sekolah
lawatan. Trip, panggil trip. Okay, so kalau trip, kita pergi lawatan, mesti mula-mula sekali kita kena ada tempat nak pergi mana, lawatan ke mana. So kalau to kat sini maksudnya ke. Ke manakah kita? Ke mana kita ni? So to maksudnya ke mana? Okay, contoh yang ni dia nak pergi ke Lake Gardens. Okay, tempatnya adalah di Lake Garden. To. Going by. Going by maksudnya apa? Dia nak merujuk kepada apa tu? Going by. Lake Garden. Going Going by bus. Going by bus Okay, ataupun kalau tu. going by, ingat kalau ada perkataan by ni maksudnya dia nak cakap naik apa? Pergi by what? Pergi tu naik On apa? foot. Okay, going by. Kalau kita nampak perkataan going by, kena ingat. Okay, ni mesti nak cerita tentang transport. By apa? Pergi ke sana naik apa? Okay, contohlah nanti kalau dalam exam kan, dia ada bagi petikan, lepas tu dia bagi tempat kosong macam ni, awak kena isi contohnya lah. So awak tahu dah going by tu, okay, mesti nak cakap tentang transport. By apa? Awak pergi ke tempat tu naik apa? Okay, so ingat going by, pergi naik apa? By what? Okay, so tengok jawapan mesti berkait dengan transport. Okay, so next, it takes minutes. Kalau takes ni bukan maksudnya ambil. Kita tahu sebelum ni kita belajar take maksudnya ambil. I take the book. Saya ambil buku. Tapi kalau takes kat sini maksudnya nak merujuk kepada berapa lama masa yang diambil. Yes, okey ke tu? It takes berapa, maksudnya berapa lama tempoh masa yang diambil. Kalau awak nampak kat hujung tu ada tulis minit, maksudnya mesti dia nak tanya tentang tempoh masa. It takes, okay. Jadi kalau nanti dalam petikan dia ada bagi contohnya, okay, the trip takes about 30 minutes contohnya. So nampak kat situ, maksudnya perjalanan mengambil masa lebih kurang 30 minit. Takes about berapa minit tempoh masa yang diambil untuk sampai ke destinasi. Okay, seterusnya we leave at. Dengar je perkataan leave maksudnya apa? Dah sampai. Bertolak. Bertolak. Yes, leave maksudnya pergi, keluar, bertolak. Leave maksudnya baru bertolak. So kalau we leave Bye-bye. at, maksudnya dia tanya bertolak pada pukul berapa. Kat sini dia nak tanya tentang pukul berapa awak keluar tu. Pukul berapa bas bergerak. Pukul berapa bas bertolak. Okay. We leave at. Okay, mesti kalau masa kena at. Tak boleh in ke, off ke. Okay. Kalau masa mesti guna at. At 9. At 8 AM. At 7 o'clock in the morning. Okay, mesti at kalau berkait dengan masa. Kalau we arrive, what is the meaning of we arrive? Kita sampai. Dah sampai dah. Okay, ingat perbezaan. Leave maksudnya baru bergerak, baru bertolak. Arrive maksudnya dah sampai. So kalau dia tanya we arrive at, sama juga dia tanya tentang pukul berapa awak sampai. Pukul berapa awak tiba di Apa tu dek? destinasi awak. Okay? Pukul berapa dah sampai. Pukul berapa awak sampai. Okay? Jadi kena tahu beza tu. Leave baru bergerak, jangan tertukar. Contoh nanti ada nampak dua masa, ada nampak dua tempoh masa yang diberi tu. Tapi kena tahu beza. Yang mana yang sampai, yang mana yang baru nak bertolak pukul berapa. Okay, jangan tersalah. Jangan tertukar. Okay. So, so tu adalah basic. Soalan basic yang akan ditanya bila ada soalan berkaitan dengan trip. Mesti ada kat mana tempat, naik apa, berapa minit tempoh masa sampai, pukul berapa bertolak. Ustazah. Dan lagi satu, kalau pergi Ustazah. saya Next week
Kita belajar tajuk baru ke? Yelah, tajuk baru lah. Dah habis dah cikgu. Helping kan? out. Okay. Next. So kalau satu lagi tambahan, kalau contohnya Kau dulu nanti makan aeroplane contoh ataupun naik train. So mesti ada soalan tentang berapa harga tiket. Tambang, berapa harga tiket atau tambang. Tambang bas ke, tambang Yelah pula kena ada the same. ataupun tiket Luar pula. aeroplane. Hari tadi makan same. Soalan tambahan tu. Okay, kena tengoklah berapa tiket. Kan belajar dulu. So tu adalah soalan basic yang ditanya berkaitan dengan lawatan atau trip. So kena ingatlah, kena tahu. Homework, mana awak Yang ni yang sama. workbook awak muka surat. Homework for today, I want you to complete workbook. Kenyang lah tu sengih tu. Oh, dah. Tuan. Okay, selesaikan. Macam mana nak selesaikan? Okay, Maklimah bagi sedikit penerangan lah. Okay, yang activity number 1, exercise 1, arahannya adalah write sentences as in example. Actually, awak dah pernah buat dah ayat ni. Kalau awak rujuk teks dan yang kita dah belajar sebelum ni ada soalan yang tentang ni. Macam mana nak buat ayat yang ada ing tu. Panggil gerund. Okay? Okay, jadi kalau keluar soalan macam ni, dia suruh tulis ayat yang lengkap. Okay, kalau awak nak buat ayat, mesti tambah ing pada verb yang di hadapan. Okay, bila verb tu ada di hadapan, Belum balik. kena tambah Be ing. smart. Okay, kena tambah ing. Sebab dia dah jadi, Cat. kita nak terangkan Cat. tentang perbuatan. Aku lagi tak tahu. Kita nak terangkan tentang perbuatan tu macam mana. Macam mana ciri-ciri atau macam mana rasa bila kita buat benda tu. Bila kita melakukan perbuatan tu, apa rasa dia? Seronok ke, selesa ke, menakutkan ke, cepat ke, lambat ke. Kita nak terangkan tentang perbuatan tu. Bukan kita nak cakap kita sedang buat. Mak, jangan Kalau tidur nak lagi. cakap kita sedang buat, I am cooking. I am travelling tu sedang buat. Tapi kita nak terangkan tentang perbuatan tu bila kita buat rasa apa. Macam mana rasa dia. Apa ciri-ciri dia. So dia mesti berada di depan. Verb ni akan duduk kat depan. Contoh ayat yang diberi. Travelling. Travelling by plane is comfortable. Maksudnya dia nak cakap melancong menaiki kapal terbang. Sangat, tak ada sangat pun. Melancong dengan menaiki kapal terbang adalah selesa. Dia nak cakap selesa bila kita melancong naik kapal terbang. Bukan dia nak cakap saya sedang naik kapal terbang. Okay? Dia nak terangkan tentang ciri-ciri ataupun apa perasaan bila kita melancong dengan menaiki kapal terbang. So, mesti ada ing pada verb di hadapan. Travelling. Okay, tak boleh sebut travel. Jom tidur. Ambil bantal. Ambil. Okay. So ayat yang kedua, ketiga, keempat tu awak buat sendirilah menggunakan perkataan yang diberi. Okay, dia dah bagi contoh. Contoh lain awak boleh buat apa? Travelling by car. So awak bayangkan bila naik kereta apa yang kita rasa? Travelling by car is apa? Fast ke slow ke fun ke scary. Awak buatlah ayat. Maklimah terima je apa-apa ayat yang Maklimah rasa logik, yang rasa macam tak pelik, Maklimah terima. Tak ada. Maksudnya tak adalah skema sangat. Kalau awak rasa macam sesuai ayat tu, so awak tulis. Okay, asalkan ayat tu tak pelik ataupun tak illogical. Pastikan ayat tu logik. Logik akan. Okay. Okay, next. Yang kedua, read and match. Yang ni senang sahaja. Awak cuma baca soalan, kemudian sesuaikan atau padankan dengan jawapan yang sesuai. Okay, so that's all for today.
untuk hari ni. Okey. So kita akhiri kelas dengan bacaan doa sebelum belajar. Sebelum belajar. Doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astaudi'uka ma'allamtani warzuqni Amin ya robbal